Selamat sejahtera. Sebelum memulakan pembentangan, saya dengan rendah hatinya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Penyeliah kami yaitu Encik Timotius Petrus anak Ai dan rakan saya Ezra Valencia anak Connor dan saya sendiri Teresa Gadung Joseph dan rakan saya Alvina Edni Mesin. Oke, hari ini kami akan membentangkan proposal kami yang bertajuk Coffee Bean Grinding Machine Using Mechanical Approach. Memproses buah kopi merupakan kaidah yang penting untuk diketahui oleh para petani kopi. Tujuan memproses kopi ini adalah untuk menanggalkan biji-biji kopi daripada kulit buahnya. Petani selalunya menggunakan lesung untuk membuat serbuk kopi untuk kegunaan sendiri. Oleh itu, daripada masalah yang dihadapi oleh para petani kopi ini, kami telah mendapat satu idea di mana kami telah menyediakan satu produk untuk memudahkan para petani dalam memproses pembuatan kopi. Oke, kopi. Semua orang tahu kopi kan? Tetapi tak semua orang tahu cara memproses buah kopi. Di sini ada dua teknik untuk membuat kopi. Ada dua teknik proses, yaitu teknik kering dan teknik basah. Kami fokus kepada teknik kering karena teknik ini mudah, senang, dan selalu digunakan oleh penduduk Malaysia, terutama kepada pengusaha atau pekebun kopi kecil di Malaysia. Okey, langkah-langkah dalam teknik kering semestinya langkah pertama kita harus mengumpulkan buah yang sudah masak. Langkah kedua, kopi tadi akan dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam alat penghancur untuk memisahkan kulit dengan biji buah kopi. Langkah ketiga, kopi yang sudah hancur akan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 7 hingga 10 hari mengikut cuaca. Langkah keempat, memisahkan biji dan kulit buah. Setelah dikeringkan, langkah keempat, mengasingkan kulit kopi dengan biji untuk memilih biji buah yang bagus. Langkah yang terakhir yaitu langkah kelima, proses menapis. Setelah biji kopi yang bagus telah dipilih, pemilik kopi ada dua pilihan, sama ada membuat serbuk sendiri atau kopi sendiri untuk diminum oleh keluarga atau sendiri, atau diekspor, sama ada untuk dijual atau diekspor ke tempat yang menghasilkan kopi. Oke, seterusnya saya akan membentangkan tentang mengenal pasti masalah dan objektif produk kami. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alvina Edni dan saya adalah pembentang yang kedua. Oke, poin yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Dalam mengenal pasti masalah pula, kami telah melihat beberapa tempat di Bandar Lawas di mana tempat itu adalah di kawasan pendalaman. Melalui apa yang kami lihat, sesetengah kawasan tersebut mengalami masalah pemprosesan biji kopi di mana mereka terpaksa membawa ke semua biji kopi dari kampung mereka ke bandar untuk memproses biji kopi tersebut lalu menjualnya kepada pelanggan. Hal ini menyukarkan keadaan mereka di mana mereka terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi dari segi pengangkutan dan kos pemprosesan yang agak mahal di bandar. Bukan itu saja, malah sektor dalam bidang perniagaan di luar bandar juga agak kurang disebabkan faktor-faktor berikut, seperti ketiadaan tempat pemprosesan biji kopi, kos ulang-alik untuk memproses biji kopi ke bandar adalah sangat tinggi, untuk jualan serbuk kopi dari kawasan pendalaman ke bandar adalah kurang,
ketiadaan sumber elektrik di mana sesetengah kawasan terpaksa menggunakan penjana elektrik, dan pekebun kecil yang terpaksa menyewa mesin kopi dengan harga yang tinggi. Oke, seterusnya poin saya yang kedua adalah objektif produk kami. Objektif produk yang kami bina ini adalah untuk membantu memudahkan kerja penduduk kampung dari segi pertanian dalam bidang pertanian kopi. Hal ini karena produk kami itu adalah mudah dibawa di mana-mana karena berat mesin kopi itu adalah tidak berat. Seterusnya, mengurangkan kos para petani dalam pemprosesan biji kopi di kawasan pedalaman. Selalunya petani yang mempunyai tanaman kopi di kampung payah untuk mengembangkan hasil tanian mereka karena peralatan untuk memproses kopi adalah mahal dan jauh di tempat mereka. Masalah yang dihadapi menyukarkan para petani untuk mengembangkan lagi pertanian biji kopi mereka. Dan selain itu, meningkatkan minat para petani dalam penjualan dan pemprosesan biji kopi. Apabila proses pembuatan kopi menggunakan mesin kopi ini berkembang, pastinya pertanian ini akan menarik minat banyak petani-petani di kampung. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Ezra Valencia. Saya adalah pembentang yang ketiga. Saya akan membentangkan mengenai justifikasi dalam pemilihan projek. Tajuk utama pembinaan produk ini adalah untuk menyelesaikan masalah petani dalam sektor penanaman kopi. Dengan adanya produk ini, pastinya para petani akan lebih senang dan dapat menjimatkan kos mereka. Sekiranya produk ini berkembang secara berterusan, pastinya produk kami ini berpeluang untuk diluaskan ke semua tempat. Seterusnya ialah skop projek kami. Di sini, kami telah menyediakan satu prototipe. Prototipe ini dibina untuk memudahkan lagi kerja kami dalam membuat produk yang akan kami bina ini. Seterusnya ialah skop projek. Kami telah menyediakan satu prototipe di mana prototipe ini kami sudah mengukur terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kami ciptakan. Dapat dilihat di gambar rajah yang telah sedia ada. Ini adalah gambar-gambar kayu yang telah kami ukur. Paku yang telah kami sediakan juga mengikut kesesuaian yang akan digunakan. Kami juga menggunakan SWOT analisis, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran. Dari segi kekuatan, ini meningkatkan hasil pertanian biji kopi di luar bandar. Penggunaan alat yang tidak menggunakan sumber tenaga elektrik, bahan yang mudah didapati serta kos rendah, membuka lebih banyak peluang para petani untuk memproses biji kopi secara persendirian. Dari segi kelemahan pula, kita dapat tahu bahawa jangka masa mesin yang pendek kerana mesin ini diperbuat daripada kayu, penggunaan tenaga kerja manusia dan penggunaan mesin di luar yang semakin meningkat. Dari segi peluang yang akan kami kongsikan ialah membuka peluang penduduk luar bandar dalam pemprosesan kopi. Peluang yang besar dalam menghasilkan kopi asli dan bermutu tinggi. Hal ini kerana jika kita menggunakan bahan-bahan yang diperbuat daripada kayu, di mana dia berasaskan kayu, kita dapat meningkatkan aroma kopi yang unik. Okey? Dan meningkatkan lagi rasa minat dalam penanaman kopi di kalangan penduduk di kawasan lawas. Antara cabaran yang bakal dihadapi adalah produk ini boleh ditiru kerana ianya sangat mudah untuk diciptakan. Seterusnya, saingan serbuk kopi di pasaran adalah sangat nipis kerana terdapat banyak jenis kopi yang boleh didapati. Tetapi jangan risau kerana kopi yang diperbuat di kampung-kampung adalah lebih asli kerana tidak dicampuri oleh bahan-bahan yang tidak kita ingini. Sebagai kesimpulannya,
Produk ini diciptakan untuk memudahkan kerja-kerja pemprosesan di kawasan luar bandar, terutamanya di Lawas. Kami berharap dengan adanya produk ini dapat memajukan lagi kawasan luar bandar untuk meningkatkan hasil sektor pertanian, terutamanya pemprosesan kopi, untuk terus berkembang di masa akan datang. Sekian, terima kasih.